Assalamualaikum sahabat-sahabat trader. So pada video kali ini saya akan kongsikan kepada anda satu teknik yang jarang dikongsikan oleh trader-trader yang lain, iaitu teknik entry di zone speed menggunakan Fibo. So pastikan anda tonton video ini sampai tamat dan jangan lupa like, subscribe dan share sebanyak yang mungkin. Semoga rezeki anda dan saya meletup-letup selepas ini. Pertama, tuan-tuan kena faham yang ni dahulu, iaitu bullish engulfing. Perbezaan yang mana yang kita katakan bullish engulfing, yang mana bukan bullish engulfing. So kalau kita lihat di sebelah kiri skrin ni, dua bentukan dua candle ini, dua-duanya adalah bullish engulfing. Sebab apa kita kata bullish engulfing? Kita lihat yang ni, body candle merah, candle bearish candle merah, candle bearish. Candle hijau ni ialah candle bullish. So kalau kita lihat body candle bearish, dia tenggelam sepenuhnya oleh body candle bullish. Body merah tenggelam sepenuhnya oleh body hijau. So yang ni kita confirm dia adalah bullish engulfing. Satu lagi kalau macam ni tuan-tuan, body merah kita dapati dia juga tenggelam sepenuhnya oleh body hijau. Yang ni juga adalah bullish engulfing. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanan ni tuan-tuan, contoh sebelah kanan, kita dapati body candle merah didapati tidak tenggelam sepenuhnya oleh body candle hijau. Kita lihat body candle hijau setakat ni saja tuan-tuan. So dia tak tenggelam, dia tak menenggelamkan body candle merah. Maka yang ni bukan bullish engulfing. Kita takkan tengok pembentukan candle yang macam ni. Apa yang kita nak cari nanti ialah bullish engulfing sahaja. Seterusnya tuan-tuan, kita nak kenal yang mana yang dikatakan speed, yang mana yang bukan speed. Kita lihat dalam gambar rajah ni, di atas sebelah kiri, body candle merah ditenggelami oleh body candle hijau. So kita kenali sebagai bullish engulfing. Apabila body candle merah ditenggelami oleh body candle hijau, kita kenali sebagai bullish engulfing. Tapi dalam kes ni kita lihat ada satu lagi candle di sebelah kirinya, iaitu candle hijau yang juga menenggelami candle merah yang di tengah-tengah tadi. So kita kata candle merah ini disepit oleh candle hijau kanan dan kiri. Sebab tu kita panggil split. Jadi kalau kita jumpa pembentukan yang macam ni, yang ni kita sebut sebagai split bullish. Dengan syarat mesti body tenggelam dalam body. Body tenggelam dalam body. Shadow kita tak ambil kira. Kalau shadow tu tenggelam ke tak tenggelam ke, syarat dia mesti body tenggelam dalam body, kiri dan kanan. Contoh yang ni pun sama. Kalau kita lihat, body candle merah ditenggelami oleh body candle hijau kanan dan kiri. So yang ni ialah speed. Yang ketiga ni pun sama, body candle merah ditenggelami oleh body candle hijau kanan dan body candle hijau kiri. So tiga contoh ni ialah speed bullish yang sempurna. Manakala contoh yang di bawah ini, contoh yang bukan speed, kalau kita jumpa macam ni, body candle merah didapati tidak ditenggelami oleh body candle hijau di sebelah kanan. Manakala di sebelah kiri pula, body candle hijau tadi menenggelami body merah. So dia tak cukup syarat tuan-tuan. Sebelah kiri saja yang tenggelam. Candle sebelah kiri saja, tapi candle sebelah kanan didapati tidak menenggelami body candle merah. So yang ni bukan speed. Walaupun kita nampak candle merah duduk di tengah-tengah, disepit oleh hijau kiri dan kanan, so yang ni kita tak ambil kira sebagai candle speed. Contoh yang kedua pun sama. Candle merah kita nampak sikit, sikit je, sipi saja lagi nak ditenggelami oleh body candle hijau. Tapi tak tenggelam.
Okay, cuma dia tak cukup syarat sikit saja. Sama juga di sebelah kiri pun body candle hijau tidak menengelami body candle merah. So yang ni bukan speed yang sempurna lah. Ada setengah orang kata yang ni speed, tapi bagi saya yang ni bukan speed yang sempurna. So risiko kalau nak masuk speed yang macam ni memang risikonya tinggi lah. Contoh yang ketiga, body candle merah ditenggelami oleh body candle hijau. Okay, kita kata yang ni bullish engulfing. Kebanyakan orang apabila melihat pembentukan candle ini, dia anggap yang ni adalah bullish engulfing. So dia masuk entry, tiba-tiba didapati price tu turun lagi ke bawah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, sebenarnya dia seakan-akan pembentukan speed, tapi yang ni bukan speed. Okay, dia bukan speed yang sempurna. So kekuatan untuk dia bullish tu kurang lah. Okay, sebab apa? Sebab candle merah di tengah-tengah ditenggelami oleh candle hijau di sebelah kanan, tapi tidak ditenggelami oleh body candle hijau di sebelah kiri. So ketiga-tiga contoh di bawah ini bukan speed yang kita cari. Okay, kita nak contoh speed seperti yang di atas. Sebenarnya speed ni nak bagi tahu kat kita yang momentum bullish pada masa tu cukup kuat. Jadi kalau dia naik dan kemudian dia bagi diskaun, so kat mana kawasan diskaun yang kita nak masuk? Okay, so kita lihat tiga contoh speed bullish dalam gambar rajah ni. Contoh yang pertama, kawasan mana yang kita nak entry nanti? Okay, so kita akan tarik daripada body candle hijau yang paling tinggi, body tuan-tuan, body candle hijau yang paling tinggi, hinggalah ke body candle hijau yang paling rendah. Tak kira lah body candle hijau kanan ke kiri ke, janji yang mana paling tinggi hinggalah ke yang paling rendah body. So zone entry kita adalah dalam kawasan kotak ni. Contoh yang kedua, untuk speed yang kedua, body candle hijau paling tinggi, okay, paling tinggi body sebelah kanan, hinggalah body candle hijau paling rendah, candle hijau di sebelah kiri. Maka zone entry kita dalam kawasan kotak ni. Contoh yang ketiga, body candle hijau paling tinggi di sebelah kanan, hinggalah ke body candle hijau paling rendah di sebelah kiri. So zone entry kita adalah dalam kawasan kotak ini. Okey, kita tengok chart Euro USD bulan Mei untuk kita cuba kaji dan aplikasikan teknik entry di zone speed menggunakan Fibonacci retracement. Dalam mana-mana chart kalau kita perhatikan mesti akan ada struktur penurunan dan akan ada struktur kenaikan. So dalam chart ni struktur penurunannya bermula daripada sini, dia membuat low, kemudian retrace untuk diskaun, kemudian dia membuat low yang baru, retrace, low yang baru, retrace, low yang baru, dan akhirnya naik membuat high. Okay, sebab dia sudah melebihi puncak yang sebelumnya. Retrace membuat highest high yang baru, retrace membuat highest high yang baru, retrace membuat highest high yang baru, retrace highest high, retrace highest high, dan seterusnya. Okay, dalam struktur kenaikan ni kita tandakan dahulu zone speed. Okay, yang saya tandakan ni, semua ni adalah zone speed dalam setiap struktur yang kita buat tadi, kawasan kotak putih ni. Okay, ingat zone speed ialah daripada body atas ke body bawah. Mesti candle merah disepit di tengah-tengah. Candle merah ni mesti tenggelam body kanan, tenggelam body kiri. Okay, kalau kita perhatikan dalam struktur kenaikan ni, price akan retrace sehingga memasuki zone speed dan meneruskan kenaikan. Contoh untuk struktur yang pertama,
Okey, struktur yang pertama dia retrace masuk dalam zone speed dan dia meneruskan kenaikan untuk struktur yang kedua. Struktur kedua ni pula bila naik sampai ke atas, dia retrace masuk dalam zone speed yang kita tanda tadi dan meneruskan kenaikan lagi untuk membuat struktur highest high. Kemudian retrace semula masih lagi dalam zone speed. Cuma zone speed ni agak luas lah zone dia. So masih lagi dalam zone speed, kemudian dia retrace. Dia meneruskan kenaikan, membuat highest high yang baru. Retrace masuk dalam zone speed, teruskan kenaikan. Kemudian retrace lagi, masuk dalam zone speed, teruskan kenaikan. Okey, kita tengok lebih detail cara kita nak entry dalam zone menggunakan zone speed dan Fibonacci retracement. Saya berbesarkan graf. Okey, untuk struktur yang pertama, ni struktur yang pertama. So kita akan tarik menggunakan Fibonacci retracement daripada bawah, kita tarik ke atas dan kita dapati dia retrace menghampiri zone 61.8. Okay, biasanya trader dia akan tunggu sehingga zone 61.8, zone favorite trader untuk buy, ataupun 38.2. Okay. Tapi kita dapati dia tak sampai ke level 61.8 sebab di sini ada zone speed. Okay, zone speed yang kita tanda tadi menghampiri 61.8. So dia tak tepat-tepat lah 61.8. Jadi kita boleh entry di zone speed yang terakhir di bawah ni. So selepas tu price pun akan menentu naik. Apabila dia retrace di zone 61.8, jadi di mana kawasan TP yang kita nak ambil? So sekali lagi kita akan tarik Fibo retracement dalam zone, okay, dalam struktur yang pertama daripada atas hingga bawah itu, maka kita akan dapati kita ada zone 161.8 dan 261.8. So TP favorite saya ialah pada level 261.8. Okay, sebab apabila dia retrace di zone 61.8, TP yang saya akan ambil ialah pada level 261.8. Berapa pip agak-agak? So kita tengok berapa pip yang kita akan dapat. Bermula daripada zone entry kita tadi lebih kurang 98 pip. Okey, menghampiri 100 pip. So berbaloi ya. Petua saya mudah saja tuan-tuan. Jika chart retrace di zone 61.8, maka TP saya ialah pada zone 261.8. Tapi jika chart hanya retrace di zone 38.2, maka saya akan TP di zone 161.8. Kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang dengan lebih banyak lagi teknik-teknik rahsia yang akan didedahkan kepada anda. Semoga poket anda meletup-letup dengan USD selepas ini. Saya Cikgu Sani dari Akademi FM. Tak handsome tak apa, janji kaya. Assalamualaikum.